Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alisha Shamimi binti Kirul Azaman, bernombor metrik D183111000. Hari ini saya akan bentangkan tajuk wakalah. Antara isi-isi kandungan yang akan disentuh dalam pembentangan hari ini ialah definisi, dalil pensyariatan, rukun dan syarat, jenis wakalah, penggubalan kontrak wakalah, ciri-ciri wakalah, aplikasi wakalah dalam muamalah Islam dan kelebihan wakalah. Okey, sebelum tu kita kena mengenali dulu wakalah ini apa. Okey, kita pergi kepada definisi wakalah. Wakalah ni dia berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud wakil. Dari sudut bahasa, wakalah dikenali sebagai penyerahan atau pemberian kuasa, manakala dari sudut istilah bermaksud pemberian kuasa seseorang kepada orang lain untuk melakukannya semasa orang yang memberi kuasa itu hidup. Konsep wakalah ni turut dikenali sebagai konsep perwakilan. Seterusnya kita pergi kepada dalil pensyariatan wakalah. Dalil pensyariatan wakalah boleh ditemui di dua tempat, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yang bermaksud, sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan lebih baik lagi halal. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan. Al-Kahfi ayat 19. Di dalam Al-Quran juga boleh dijumpai di dalam surah An-Nisa ayat 35. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku keluar ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan kepada beliau, sungguh aku ingin keluar ke Khaibar. Lalu baginda bersabda, apabila engkau datang kepada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq. Hadis riwayat Abu Dawud. Okey, yang ketiga, rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah yang pertama, dua pihak yang berakad, di mana ia melibatkan pewakil dan wakil. Contohnya, kanak-kanak yang dapat membezakan baik dan buruk boleh mewakilkan dalam tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Yang kedua, perkara yang diakadkan. Perkara yang diakadkan mestilah tidak melibatkan niat. Contohnya, niat dalam solat atau puasa. Yang kedua, perkara yang diakadkan tu mestilah diketahui dengan jelas. Ni kerana batal untuk wakilkan sesuatu yang masih sama-sama. Okey. Rukun yang ketiga, sirah, iaitu lafaz yang menunjukkan adanya akad di antara pewakil dan wakil, di mana berlakunya penawaran dan penerimaan di antara pewakil dan wakil. Sirah ni cukup hanya sekadar perkataan atau perbuatan yang memberi pengertian penyerahan kuasa kepada seseorang untuk dilakukan urusan yang telah diwakilkannya. Contoh daripada sudut perkataan, wakil ni, pewakil dia berkata kepada wakil, saya mewakilkan kepada anda untuk membeli sepasang kasut kepada saya. Dan wakil tu berkata, saya menerima. So, situ berlakulah akad. Dari sudut perbuatan pula, contoh, wakil melaksanakan urusan yang diwakilkan kepadanya selepas tawaran dibuat atau selepas dia mengetahui tawaran itu diwakilkan kepadanya dan dia melaksanakannya sedangkan dia tak ada dalam majlis akad tersebut. Okey. Syarat wakalah. Yang pertama, pewakil. Syarat pewakil ni, pewakil tu mestilah orang yang boleh menguruskan harta yang hendak diwakilkannya. Tak sah jika pewakil tu gila atau kanak-kanak yang belum mumayyiz. Okey, seterusnya, wakil. Syarat untuk wakil mestilah seseorang yang berakal. Sebab ulama' bersepakat bahawa orang gila, kanak-kanak yang belum mumayyiz tak sah dilantik menjadi wakil. Okey, syarat yang ketiga, perkara yang diwakilkan. Perkara yang diwakilkan mestilah diketahui oleh wakil. Hanya sebab sekiranya perkara tu tak diketahui oleh wakil, bimbang akan wujud unsur penipuan dan akan bagi kesan buruk pada wakil. Okey, yang kedua pula, perkara tersebut mestilah diharuskan oleh syarak. Ini kerana wakil dilarang untuk menerima sesuatu pekerjaan yang diharamkan oleh syarak. Yang ketiga, perkara tersebut perlulah hak milik pewakil. Dalam kontrak wakalah ni, tak sah jika perkara yang diwakilkan tu bukan hak milik pewakil. Okey, yang keempat, jenis-jenis wakalah. Kita pergi pada jenis-jenis wakalah. Okey, jenis wakalah yang pertama ialah wakalah mutlaqah.
Wakalah mutlaqah ni adalah wakil tak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya, pewakil berkata kepada wakil, tolong belikan aku sepasang baju. Okey. So di sini pewakil ni hanya menyuruh wakil membelikan sepasang baju tanpa sebut ciri-ciri baju tu dengan terperinci. So jenis wakalah ni menyebabkan kontrak wakalah ni tak terikat dalam jenis wakalah mutlaqah. Dia menunjukkan kontrak yang tak terikat. Okey. Yang kedua, wakalah muqayyadah. Wakalah muqayyadah ni ialah wakil ni dia diikat dengan syarat-syarat tertentu seperti dihadkan masa atau keadaan. Contoh, pewakil berkata kepada wakil, tolong belikan kepada aku sepasang kasut yang berjenama Nike, harganya mestilah kurang daripada RM100 dan mestilah diserahkan kepada aku sebelum petang esok. Okey, situasi ni menyebabkan wakil tu dia terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pewakil. So dia kena beli barang-barang tu berdasarkan ciri-ciri yang diberikan oleh pewakil. Okey, so ni dia menyebabkan kontrak tu nampak terikat lah di situ. Okey, yang ketiga, wakalah umum. Wakalah umum ni menurut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki ialah wakil berhak melakukan segala urusan pewakilnya. Contoh, pewakil berkata kepada wakil, saya mewakilkan anda untuk mengurus semua urusan saya. Okey. Dan begitu, mazhab Syafi'i tak mengiktiraf wakalah ini kerana beranggapan akan wujud unsur penipuan dalam wakalah ni. Okey, seterusnya wakalah khusus. Wakalah khusus ni, wakil hanya berhak melakukan urusan yang diwakilkan kepadanya sahaja. Contoh, pewakil berkata kepada wakil, saya mewakilkan anda untuk beli sepasang kasut kulit bata untuk saya. Okey, so wakil ni dia boleh melakukan urusan yang pewakil wakilkan je. Okey, kita pergi pula kepada penggubalan kontrak wakalah. Okey, penggubalan kontrak wakalah. Yang pertama, pewakil menggugurkan wakilnya. Okey, di sini macam pewakil ni dia memecat wakil dia. So dia akan menyebabkan kontrak wakalah ni tergubal secara sendiri. Ini kerana kontrak wakalah ni merupakan kontrak yang tak mengikat. So kontrak wakalah ni dia akan tergubal apabila pewakil ni memecat wakil dia. Okey, yang kedua, wakil mengalami penyakit gila yang menghilangkan kelayakannya untuk menjadi wakil. Yang ketiga pula, pewakil hilang kelayakan pengurusan. Pewakil hilang kelayakan pengurusan ni mungkin disebabkan dia gila, meninggal atau disekat pengurusannya. Mungkin kerana boros atau sifatnya itulah. Okey, yang keempat, barang yang perlu diwakilkan kepada wakil tu musnah. Contoh, pewakil ni diwakilkan seseorang tu untuk jual binatang, tapi binatang tersebut tiba-tiba mati sebelum sempat wakil tu untuk jual binatang tersebut. Oleh itu, tamatlah kontrak wakalah tersebut sebab belum sempat wakil tu nak jalankan urusan dia, barang yang diwakilkan tu mati. So di situ tamatlah kontrak wakalah. Okey, yang kelima, wakil telah selesai melakukan urusan yang diwakilkannya. Dan yang keenam, wakil menarik diri daripada menjadi wakil. Ini mungkin disebabkan hal-hal tertentu, sebab-sebab tertentu di antara dia dengan pewakil. Okey, yang ketujuh, pewakil telah melaksanakan sendiri perkara yang diwakilkannya sebelum daripada wakil menyelesaikannya. Okey, ciri-ciri wakalah. Okey, ciri-ciri wakalah. Wakalah ni dibuat melalui satu kontrak yang memberi keizinan untuk perwakilan melalui akad. Yang kedua, perkara yang hendak diwakilkan mestilah diketahui secara jelas oleh kedua-dua pihak. Yang ketiga, perkara yang hendak diwakilkan mestilah tidak melibatkan niat. Dan yang keempat, perkara yang diwakilkan mestilah milik pewakil yang mengikut syarat. Yang kelima, wakalah tidak disyaratkan selepas mati. Hal ini kerana jika dilakukan selepas kematian tu, dia dah jadi wasiat. Okey. Seterusnya, aplikasi wakalah dalam muamalah Islam. Kita berjumpa aplikasi muamalah ni dalam EZ Takaful dan tabung haji. Dan kebanyakan bank pun banyak guna juga benda-benda ni. Okey, dalam EZ Takaful ni, konsep wakalah ni memang merupakan perkhidmatan yang diorang tawarkan kepada pelanggan-pelanggan diorang. Dalam tabung haji pula, pendeposit akan melantik tabung haji sebagai wakil untuk uruskan wang ni dalam akaun tabung haji. So di sini berlakulah sistem pewakil dan wakil tu kan. Okey. Seterusnya, kelebihan wakalah.
Wakalan ni dia dapat memupuk sifat amanah dan tanggungjawab dalam melakukan perkara yang diwakilkan. Yang kedua, wakalah juga membuka peluang kepada orang lain untuk bekerja. Dan yang ketiga, dia juga dapat mengelakkan pengangguran. Dan terakhir, dapat memupuk sifat tolong-menolong di antara pewakil dan wakil. Okey, situ saja pembentangan saya. Terima kasih. Jika salah, harap dibetulkan.